Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman bin Amri. Saya pelajar OUM Shah Alam. Kali ini saya akan membuat pembentangan berkenaan dengan kursus EBMV 3103. Pengudaraan semula jadi. Pengudaraan semula jadi merupakan pergerakan udara melalui bukaan pada fabrik bangunan kerana angin, tekanan statik atau disebabkan oleh perbezaan suhu antara dalaman dan luaran bangunan. Selain daripada itu, pengudaraan semula jadi tertakluk kepada keboleh ubah kelajuan angin, arah angin dan suhu udara. Ini bukan sahaja mempengaruhi kadar bekalan udara segar, tetapi juga menentukan sama ada bukaan akan bertindak sebagai saluran masuk atau saluran keluar di sebarang ruang di dalam bangunan. Pengudaraan mekanikal. Pengudaraan ini terdapat beberapa kaedah. Yang paling mudah seperti membekal atau mengeluarkan udara dari ruang menggunakan kipas sebagai contohnya. Dalam kes ini, pembukaan yang mencukupi harus disediakan untuk membenarkan udara keluar atau masuk agar kipas dapat operasi dengan memuaskan. Sistem yang lebih kompleks melibatkan penggunaan saluran bekalan udara dari pusat letaknya kipas yang memungkinkan bekalan udara dan pengekstrakan udara, penyejukan udara dan pemulihan haba daripada udara yang diekstrak. Kelebihan utama pengudaraan mekanikal adalah boleh dikendalikan. Pada prinsipnya, sistem mekanikal boleh dirancang untuk memenuhi keperluan udara mana-mana ruang dan had yang telah ditentukan atau akan ditentukan. Kekangan penggunaannya adalah kos dan ruang batasan. Ini bermakna jika ruang tu kecil, kita tidak boleh pakai contoh kipas yang besar, ibaratnya. Itulah sebagai contoh. Ini adalah salah satu ventilasi satu sisi sebagai contoh seperti gambar rajah yang telah saya siapkan pada kali ini. Ini adalah ventilasi silang, bermakna ada ruang pengudaraan masuk dan keluar daripada lubang udara atau contohnya tingkap yang berlainan. Ini adalah contoh ventilasi mekanikal, merupakan salah satu sistem yang diperbuat oleh manusia menggunakan alatan atau bahan mekanikal serta ducting. Ini juga adalah contoh ventilasi mekanikal. Pentingnya ventilasi. Untuk membekalkan udara segar yang diperlukan, satu atau lebih daripada berikut adalah untuk memperuntukkan manusia bernafas, pencairan atau penyingkiran bahan pencemaran udara termasuk bau atau asap tembakau, iaitu rokok, vape dan sebagainya lah. Juga boleh mengawal kelembapan sekeliling di dalam kawasan bangunan. Menyediakan udara untuk peralatan atau pembakar bahan bakar. Kawalan keselesaan terma. Pelepasan asap yang disebabkan oleh kebakaran yang tidak sengaja. Penyaman udara. Penyaman udara juga adalah salah satu bentuk di dalam ruang tertentu, kebiasaannya di rumah atau di pejabat atau di hotel dan mana-mana sahaja di dalam bangunan. Proses ini biasanya melibatkan pemanasan atau penyejukan, pelembapan atau penyahidratan dan penyaringan. Tujuan menyamankan adalah untuk memberi keselesaan dalaman yang maksimum untuk kehendak mengikut individu atau pihak-pihak berkaitan. Prinsip asas penyaman udara. Penyaman udara memindahkan haba dari bahagian dalam bangunan di mana ia tidak dikehendaki ke luar bangunan. Bahan pendingin
dalam sistem menyerap lebihan haba dan dipam melalui sistem tertutup pipe ke gegelung luar, iaitu tiub. Kipas meniup udara luar melalui gegelung panas, memindahkan haba dari bahan pendingin keluar ke udara luar. Oleh kerana haba dikeluarkan dari dalaman, kawasan dalaman disejukkan. Bermakna kita contohnya di dalam bangunan kita nakkan nyaman, sejuk. So prinsip asas penyaman udara lah ni. Terusnya injap kawalan iaitu orifice tube atau dikenali sebagai lubang tiub di saluran masuk ke evaporator meter memberikan jumlah pendingin yang betul untuk dihantar ke penyejat. Okey. Evaporator. Evaporator adalah salah satu alat yang berfungsi untuk mengubah cair atau liquid kepada wap. Seterusnya, lubang tiub ini adalah salah satu zon yang memisahkan kawasan tekanan tinggi dan rendah dalam sistem. Maksudnya lubang tiub ni orifice tube lah. Seterusnya, kawasan lain ialah pemampat. Kawasan lain ialah pemampat. Maksudnya pemampat ni kompresor, di mana wap atau tekanan rendah diubah menjadi wap tekanan tinggi. Ini adalah salah satu contoh prinsip pendingin hawa yang saya sertakan di dalam slide pada kali ini. Seterusnya, prinsip pendingin hawa. Maksudnya kita selalu panggil aircon, penghawa dingin. Ini antara prinsip dia lah. Dia ada outdoor unit, dia ada indoor unit, dia ada sistem yang membolehkan pengudaraan di dalam bangunan menjadi sejuk dan membawa haba keluar. Penyejukan, refrigerator. Penyejukan boleh menawarkan penyejukan, penyahydratan dan juga pemanasan. Ini dengan pam haba untuk penyaman udara. Terdapat beberapa suhu dan ruang untuk penyaman udara yang saya huraikan di bawah slide tersebut. Ruang dan suhu produk biasa, penyaman udara iaitu 24 darjah Celsius. Ini adalah kebiasaan di rumah-rumah kita dan pejabat-pejabat yang kebiasaannya lah. Ketiganya, penyejukan suhu tinggi. Ini 12 darjah Celsius. Ini dah agak sejuk. Penyejukan suhu sederhana, 2 darjah Celsius, lagi sejuk. Penyejukan suhu rendah, negatif 23 darjah Celsius, ini sangat sejuk. Dan penyejukan suhu rendah yang rendah, negatif 32 darjah Celsius. Ini saya nak bagi tahu industri makanan, rantaian sejuk atau perubatan kriogenik untuk 12 darjah Celsius sehingga negatif 30 darjah Celsius. Kriogenik. Kriogenik ni ialah penghasilan suhu yang sangat-sangat rendah, bermakna terlalu sejuk dan boleh mengakibatkan pembekuan. Terusnya, prinsip asas penyejukan. Penyejukan adalah salah satu proses pengeluaran haba daripada sumber haba, satu bahan atau medium penyejuk bersuhu yang lebih rendah dan memindahkan ke yang lebih tinggi untuk mengekalkan suhu haba di bawah persekitaran. Mesin penyejukan merupakan enjin haba berbalik. Contoh ini adalah salah satu gambar rajah di mana prinsip asas penyejukan mempunyai 4 komponen utama, iaitu kompresor, kondenser, receiver atau tube dan juga evaporator.
Ini juga adalah asas kitaran penyejukan. Seperti yang saya lampirkan gambar rajah, low side maksudnya bahagian tekanan rendah dan bahagian tekanan tinggi. Seperti yang saya sebutkan sebelum ini tadi, mempunyai 4 komponen utama lah. Kompresor, kondenser, receiver dan juga evaporator lah. Definisi haba. Definisi haba adalah kepanasan hawa, iaitu bahang atau kepanasan atau orang panggil apa dia panggil, bentuk tenaga yang dipindahkan melalui pengaliran, perolakan atau bahangan. Ini saya merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat untuk definisi haba. Terusnya tenaga haba. Tenaga haba ni merupakan satu bentuk tenaga yang boleh dipindahkan antara bahan atau sistem kerana perbezaan suhu di antara mereka. Sebagai bentuk tenaga, haba tidak dapat dicipta atau dimusnahkan namun dapat dijimatkan. Ini konsep ni kita sepatutnya fahamlah haba. Setiap orang dalam dunia ni akan melalui ataupun mengetahui apa itu tekanan ataupun haba. Tenaga haba juga boleh ditukar kepada atau daripada bentuk ke tenaga lain. Okey, saya bagi contoh turbine steam boleh menukar kepada tenaga kinetik. Iaitu untuk menjana atau menukar tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Begitu juga contohnya mentol boleh mengubah tenaga elektrik menjadi sinaran elektromagnetik yang apabila diserap oleh permukaan diubah kembali menjadi panas. Terusnya, pemindahan haba menerusi 3 proses. Seperti yang saya lampirkan gambar rajah di atas, ini ialah proses pemindahan haba. Ada 3, iaitu konvensi, iaitu perolakan, konduksi, iaitu pengaliran, dan radiasi, iaitu sinaran. Kita boleh melihat daripada rajah yang telah saya sediakan. Seterusnya, kita pergi ke konvensi perolakan. Konvensi perolakan adalah pergerakan haba oleh cecair, iaitu liquid seperti air atau udara. Satu lagi, cecair yang ini gas bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Memindahkan haba bersama pergerakan jisim, air atau udara yang dipanaskan ini disebut arus. Radiasi, ini sinaran. Sinaran adalah pemindahan haba oleh gelombang elektromagnetik. Semasa anda berdiri di bawah sinaran matahari, anda dihangatkan oleh gelombang elektromagnetik. Terutamanya radiasi inframerah, ini infrared lah. Dan pada tahap yang lebih rendah, cahaya dapat dilihat yang bergerak daripada matahari ke bumi. Radiasi sinaran juga, selain daripada cahaya matahari, bola lampu, besi dan pemanggang roti juga memindahkan haba melalui radiasi. Perhatikan bahawa tidak seperti pengaliran atau perolakan, pemindahan haba oleh sinaran tidak memerlukan sebarang masalah untuk membantu pemindahannya. Konduksi pengaliran. Pengaliran adalah pemindahan tenaga dari satu molekul ke molekul yang lain melalui hubungan langsung. Pemindahan ini boleh berlaku dan saling menyerang, mirip dengan permainan kolam, di mana satu bola bergerak menyerang yang lain menyebabkan benda yang kedua akan bergerak. Begitu juga pengaliran berlaku dalam pepejal cecair dan gas. Tetapi,
berfungsi lebih baik dalam bahan yang mempunyai molekul sederhana yang terletak berdekatan antara satu dengan yang lain. Contohnya logam. Logam adalah konduktor yang lebih baik daripada kayu atau plastik. Ini memang tidak akan dinafikanlah. Seterusnya, aplikasi teknologi alternatif dan boleh diperbarui dalam industri pengudaraan dan mekanikal, iaitu CMB. Beberapa penyelidikan telah dilakukan di bangunan akademik dan mengenai tenaga dan analisis sistem ACMB. Seperti saya mendapat sumber dari Rosli 2012, T et al. 2006, Ismail 2009 dan Roslan 2010. Teknologi yang berpotensi memberi penjimatan tenaga dan tindakan yang mudah dan sederhana dapat menyumbang penggunaan tenaga dan penjimatan kos operasi. Penggunaan balok dan dingin pasif. Penggunaan balok dingin pasif iaitu passive chill beams sebagai alternatif produk chilling sejuk. Didapati bahawa sistem pengudaraan terdesentralisasi yang terdiri daripada kedua-dua unit gegelung kipas udara luar yang dikitar semula dan dihaskan dapat mengurangkan keperluan elektrik harian kita dan penyaman udara di ruang pejabat di Singapura lebih dari 15%. Ini daripada kajian Raisanek et al. Dah rakan-rakan 2015. Gabungan pemasangan sistem chilling dingin dengan unit ventilasi berpusat. Sistem pengudaraan terdesentralisasi yang menggabungkan unit gegelung kipas udara luar berkemas kecil, kumparan, kipas udara kitar semula dan sijil sejuk dapat mengurangkan kegunaan elektrik harian dan penyaman udara sekurang-kurangnya 15% di ruang pejabat komersial di Singapura. Ini dari Raisanek et al. 2015. Demand Control Ventilation iaitu penyesuaian pengudaraan automatik peralatan mengikut penghuni yang memilih. Dedicated Outdoor Air System. Ini digunakan khas untuk merawat udara luar yang dihantar ke bangunan untuk tujuan pengudaraan. Radiant Cooling Panels pula menyejukkan ruang dengan kombinasi perolakan dan sinaran semula jadi. Manakala Active Chill Beam ACB sama dengan panel radiant cooling, kecuali bahawa ACB mempunyai kamiran bekalan udara. Perpindahan pengudaraan. Sistem pengedaran pengudaraan bilik di mana udara luar yang berhawa dingin dibekalkan di suhu lebih tinggi dan hala laju lebih rendah. Manakala sistem hybrid, suhu tinggi dan meningkatkan pergerakan udara dengan membenarkan suhu dalam lebih tinggi di bangunan berbanding dengan kipas untuk meningkatkan pergerakan udara, penjimatan tenaga dan juga dapat dicapai sementara menjaga keselesaan penghuni di tahap yang boleh diterima. Seterusnya, Type 1 Direct Expansion Tap AC System. Ini ialah teknologi baru iaitu sistem penyejukan pengurusan RMS dan juga rawatan penyejukan kompresor, iaitu CRT. Sebagai ciri tambahan untuk sistem penyaman udara Variable Refrigerant Flow VRF untuk menentukan masa sebenar COP dan entalpi di laman web. Seterusnya, sistem pengoptimum
kelajuan kipas VAV. Menghilangkan penggunaan tekanan statik sebagai kawalan dan menggabungkan penggunaan kedudukan peredam kotak terminal dan juga ketepatan pengukuran aliran udara dan pengawalan tersesuai dan unit algoritma untuk mengurangkan kelajuan kipas sistem VAV beroperasi dan tekanan statik saluran. Seterusnya, tenaga yang cekap, minyak kurang sejuk, contoh magnet galas penyejuk empar, galas gas penyejuk. Okey. Menghilangkan penggunaan tekanan statik sebagai kawalan dan menggabungkan penggunaan kedudukan peredam kotak terminal. Pengukuran aliran udara ketepatan dan mengawal tersesuai dengan unit algoritma untuk mengurangkan kelajuan kipas sistem VAV operasi dan dengan itu tekanan statik saluran. Seterusnya, evaporative cooler. Alat pendingin ini mempunyai teras air sejuk yang menghasilkan air sejuk untuk proses penyejukan dua peringkat. Pertama, udara hangat ditarik ke dalam unit dan disejukkan oleh air. Seterusnya, udara disalurkan melalui panel penyejat untuk menghasilkan udara seperti supercool. Terusnya, kita pergi ke kod peraturan pengudaraan dalam industri pengudaraan udara mekanikal ACMV di Malaysia dan juga di dunia. Tata Amalan Industri bagi Kualiti Udara 2010 ICOP IAQ 2010 daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Keduanya boleh merujuk kepada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994. Seterusnya juga ada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, MS 1525/2007 atau versi terkini Code of Practice on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy for Non-Residential Buildings. Juga boleh merujuk kepada Guideline on Occupational Safety and Health in the Office JKKP GP-11/1996. Selain itu juga Kod Amalan Bekerja Selamat di Ruang Terkurung Code of Practice for Safe Working in a Confined Space JKKP 2001. Juga Code of Practice on Indoor Air Quality IAQ Department on Occupational Safety and Health Ministry of Human Resource JKKP bilangan 5 2005. Selain daripada itu juga boleh merujuk kepada Akta 447 iaitu Akta Bekalan Elektrik dan Peraturan Elektrik 1994. Saya juga sepanjang membuat slide penerangan pada kali ini, saya juga merujuk daripada beberapa rujukan yang telah saya analisis secara ringkas atau saya merumuskan daripada rujukan yang saya lampirkan di lampiran rujukan. Itu sahaja untuk kali ini punya slide dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi melihat atau mendengar slideshow saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.